Mengikut teori Big Bang, 13.8 bilion tahun dahulu, masa, ruang, jirim, tenaga dan segala-galanya bermula. Segala binaan asas yang kita lihat hari ini telah wujud dengan menggunakan teleskop angkasa lepas berkuasa tinggi. Kita telah melihat kawasan alam semesta yang menakjubkan secara visual daripada awan gas yang sangat besar, di mana bintang baru dilahirkan ke persekitaran purba yang huru-hara, di mana lohong hitam sangat besar bersembunyi dalam diam. Alam semesta penuh dengan pemandangan yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan bunyi? Kerana ia bukan hanya imej yang boleh kita terokai. Kita juga boleh mendengar alam semesta pada masa yang sama. Dalam video kali ini, kita akan mendengar bunyi yang direkodkan dari angkasa lepas. Jika anda kuat dan yakin untuk mendengar bunyi ini, teruskan menonton video ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Sebelum kita mendengar klip audio kosmik ini, izinkan Astrolab menerangkan sedikit sebanyak mengenai cara bunyi itu dirakam. Sudah tentu anda akan berfikir bahawa gelombang bunyi tidak boleh bergerak melalui ruang angkasa, bukan dengan cara sama kita mengalaminya di bumi. Gelombang bunyi memerlukan medium untuk bergerak dari sumbernya ke telinga kita, dan apabila kita mengintip ke dalam kegelapan angkasa mengikut deria kita, ia kelihatan hampir kosong. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna ruang itu senyap, kerana ia sebenarnya dipenuhi dengan pelbagai jenis gelombang yang tidak dapat kita lihat maupun dengar. Tetapi teleskop dan kapal angkasa kita yang berkuasa boleh mengambilnya, termasuk gelombang radio, gelombang mikro, sinar X dan banyak lagi. Oleh itu, dengan menukar jenis data ini kepada bunyi menggunakan proses yang dipanggil sonifikasi, kita boleh merasai pengalaman berada di dalam alam semesta dengan cara yang baru dan menakjubkan. Yang pertama, daripada 5 klip audio yang akan Astrolab dengarkan adalah gelombang bunyi alam semesta awal, masa sebelum bintang atau galaksi, apabila segala-galanya hanyalah secangkir plasma tebal yang panas dan terang. Pada era ini, gelombang bunyi menggegarkan alam semesta yang masih muda, dicetuskan oleh fluktuasi yang berlaku hanya beberapa saat selepas The Big Bang. Apabila gelombang bunyi ini merambat melalui alam semesta muda, ia meninggalkan kesan pada jirim dan cahaya, sama seperti corak yang dibuat oleh ombak di permukaan kolam selepas batu dilemparkan ke dalamnya. Corak ini diterjemah sebagai tumpukan sedikit lebih terang dan lebih gelap dalam cahaya. Dan dengan memetakan alam semesta purba, teleskop angkasa Planck pada asasnya dapat melihat gema bunyi alam semesta awal, mencipta denyutan berdengung berusia 13 bilion tahun yang mempersonakan ini. Klip audio seterusnya datang dari salah satu objek paling misteri pernah ditemui di alam semesta. Lohong hitam yang sangat besar. Raksasa graviti besar yang sangat kuat, bahkan berjisim besar ini, tiada apa yang dapat terlepas sebaik sahaja ia melintasi ufuk peristiwanya. Apa yang Astrolab gelar sebagai titik fana atau peringkat yang tidak dapat kembali. Apa yang menakjubkan adalah kita boleh mendengar persekitarannya. Dalam beberapa cara, sonifikasi ini tidak seperti mana-mana yang lain kerana ia menyemak semula gelombang bunyi sebenar yang ditemui dalam bentuk data. Ahli astronomi mendapati bahawa gelombang bunyi yang
dihantar oleh lorong hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya menyebabkan riak melalui gas panas di tengah gugusan Perseus Galaxy. Gelombang bunyi ini telah diekstrak daripada data yang ditangkap oleh Balai Cerap X-ray Chandra dan kemudiannya didengari, membolehkan kita mendengar lolongan antara galaksi yang menakutkan dan dari lorong hitam supermasif yang bergetar di seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta yang boleh diperhatikan, dianggarkan bahawa sekitar 2 trilion galaksi wujud, semuanya terdiri daripada berbilion-bilion bintang. Bintang kita, matahari, jelas yang paling dekat dengan kita dan ia juga merupakan contoh terbaik kita tentang bagaimana bunyi gas besar yang bercahaya panas ini. Selama bertahun-tahun, banyak kapal angkasa telah mengkaji matahari. Tetapi yang mendapat data paling dekat dan paling menarik ialah probe Parker Solar NASA, kapal angkasa yang menyentuh matahari. Bunyi deruman yang baru anda dengar ialah gelombang tekanan daripada zarah panas bercas elektrik dalam angin suria yang memancar keluar dari lapisan luar tipis matahari yang dipanggil gelombang Mote-Whistler. Ia disebabkan oleh elektron bertenaga yang memancar keluar dari korona matahari. Lapisan terluarnya apabila ditukarkan kepada gelombang bunyi, kita boleh mendengar ia menyerupai deruan huru-hara atau taufan yang seolah-olah menjerit-jerit. Dikatakan bahawa secara purata setiap bintang di Bima Sakti mempunyai sekurang-kurangnya satu eksoplanet yang mengorbit dan terdapat anggaran 100 bilion bintang di galaksi kita sahaja. Apabila kita melihat ke alam semesta yang boleh diperhatikan, kita melihat berbilion galaksi lain yang terdiri daripada berbilion bintang lain. Oleh itu, alam semesta mungkin dipenuhi dengan semua jenis planet yang mengorbit bintang-bintang tersebut. Menurut Arkib Exoplanet NASA, jenis yang paling biasa ditemui setakat ini ialah yang bercirikan Neptune. Untuk mendapatkan gambaran tentang bunyi eksoplanet ini, kita boleh mendengar data gelombang plasma yang dirakam oleh satu-satunya kapal angkasa yang pernah melawat Neptune, iaitu Voyager 2. Eksoplanet bercirikan Neptune adalah dunia dengan atmosfera yang didominasi oleh hidrogen dan helium. Ia sebesar saiz Neptune atau Uranus, juga dikenali sebagai gergasi ais dalam sistem suria kita. Klip audio duniawi lain yang baru anda dengar ialah bunyi interaksi kompleks antara zarah bercas angin suria matahari yang kita dengar sebelum ini dan Neptune yang sentiasa mengubah magnetosfera, kawasan di sekeliling planet yang dikuasai oleh medan gravitinya. Hasilnya adalah menakjubkan. Anda mungkin berfikir bahawa ruang yang luas di antara bintang-bintang yang dipanggil ruang antarbintang adalah kosong sepenuhnya. Kekosongan secara penuh. Tetapi ia sebenarnya mengandungi sejumlah besar debu, gas dan sinar kosmik yang tersebar. Dan dengan kemajuan teknologi Voyager 1, NASA kita boleh mendengar bunyi kawasan sunyi yang menakutkan ini. Voyager 1 menjadi kapal angkasa pertama yang memasuki ruang antarbintang, meninggalkan heliosfera matahari iaitu gelembung angin suria yang mengelilingi sistem suria. Rakaman itu mendedahkan bunyi gelombang elektromagnet yang berayun dalam plasma yang memenuhi ruang di antara bintang-bintang dan bunyi zarah bercas yang menusuk instrumen Voyager.
Seperti lautan, medium antara bintang penuh dengan gelombang bergelora yang disebabkan oleh perkara seperti putaran galaksi, letusan supernova dan bintang lain contohnya. Gelombang yang terhasil ini boleh membantu mendedahkan petunjuk tentang ketumpatan medium antara bintang dan juga lokasi kita sendiri di galaksi. Dengan mendengar rakaman audio yang hampir menakutkan ini, kita boleh melihat sekilas bunyi alam semesta yang tidak dapat kita lihat maupun dengar dengan deria kita sendiri. Mengesahkan ruang itu hanyalah kekosongan yang senyap. Dengan bantuan teleskop berkuasa, kapal angkasa dan teknologi canggih lain, saintis sentiasa mengumpul data baru tentang bunyi ini. Siapa tahu apa lagi keajaiban alam semesta yang akan kita temui melalui rakaman bunyi pada masa hadapan. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.